Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Apa khabar semua? Tuan-tuan yang berada di rumah, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah, pada kali ini kita bertemu lagi dalam siri live kita bersama Kongsi Sini Yayasan Amal Malaysia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sedar tak sedar, kita masih lagi berada pada bulan Rejab. Yang mana bulan Rejab ini, kita telah ceritakan sebelum ini pelbagai kisah-kisah yang menarik yang terdapat dalam bulan Rejab ini. Dan kebanyakan masyarakat di dunia, khususnya umat Islam, apabila timbul bulan Rejab ini, mereka akan mengulang-ulangkan ataupun bercerita tentang satu kisah besar yang berlaku dalam sejarah Islam yang disebutkan sebagai peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang berada di rumah, yang berada di depan TV, yang berada di depan komputer, di depan telefon bimbit masing-masing, marilah sama-sama kita pakat share, kongsikan video ini. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi kebaikan dan juga sebagainya. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini saya nak kongsikan 7 fakta menarik berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Fakta yang pertama berkaitan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allahu Akbar, subhanallah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini dalam Al-Quran, pasti di sana tergarap pengajaran-pengajaran yang mesti kita ambil perhatian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kisah ini di dalam surah Al-Isra', dinamakan surah tersebut dengan perkataan Al-Isra' sendiri. Allahu Akbar. Dalam surah yang ke-11 pada juzuk yang ke-15 yang mempunyai 111 ayat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat pertama surah Isra' tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati sekelilingnya untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini Maha mendengar dan juga Maha melihat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, fakta kedua yang saya nak kongsikan kepada semua ialah perkataan Isra' dan Mi'raj itu sendiri. Sebenarnya kita sedar tak sedar, perkataan Isra' dan Mi'raj ini ialah gabungan dua perkataan. Yang pertama, perkataan Isra'. Isra' bermaksud perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Manakala gabungan kedua ialah perkataan Mi'raj yang bermaksud perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha pada waktu malam. Inilah sebenarnya makna sebenar Isra' dan Mi'raj. Fakta yang ketiga yang menarik saya nak kongsikan pada tuan-tuan semua ialah bilakah tarikh peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Sebenarnya para ulama berbeza pandangan berkaitan tarikh sebenar peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, seperti mana yang ditulis oleh Dr. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Mahtum, menyatakan 6 perbezaan pandangan berkaitan tarikh Isra' dan Mi'raj. Mungkin pandangan pertama dinyatakan bahawa Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Pandangan kedua dinyatakan bahawa 5 tahun selepas Nabi dilantik menjadi rasul, maka berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini dipegang oleh Imam Nawawi dan juga Imam Tabrani. Manakala yang ketiga yang dinyatakan oleh Al-Mansur Furi, Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada malam 27 Rejab. Malam esok tuan-tuan. Malam 27 Rejab tahun ke-10 kenabian. Manakala pandangan yang keempat, ada yang menyatakan bahawa 5 tahun sebelum Nabi berhijrah. Pandangan yang kelima ada yang menyatakan 12 tahun sebelum Nabi berhijrah.
Dan pandangan yang keenam, ada juga yang menyatakan bahawa setahun sebelum Nabi berhijrah, iaitu pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Walaupun terdapat pelbagai pandangan, tapi majoriti dunia Islam memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj ini pada malam 27 Rejab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah pakat share kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi fakta menarik berkaitan Isra' dan Mi'raj ini. Tuan-tuan, saya nak kongsikan fakta yang keempat. Fakta yang keempat berkaitan Isra' dan Mi'raj ini ialah kenderaan yang dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj. Tahu tak tuan-tuan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki satu kenderaan yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu binatang yang disebutkan sebagai burak, yang mana kelajuan burak ini nun jauh mata memandang. Kalau kita nak berjalan pada zaman dahulu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan lebih kurang 1500 km, memerlukan perjalanan 40 hari menaiki unta. Tetapi mukjizat Isra' dan Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kenderaan yang cukup laju sepantas kilat untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, fakta yang kelima yang saya nak kongsikan pada hari ini ialah siapakah yang menemani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang cukup hebat ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sepanjang peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Nabi ditemani oleh malaikat Jibril, iaitu bermula daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Baginda didampingi oleh malaikat Jibril yang sentiasa menemani dan menceritakan kisah-kisah yang hebat sepanjang perjalanan yang berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Fakta yang keenam yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di rumah ialah siapakah yang disebut di rumah ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima satu anugerah yang cukup hebat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, iaitu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ibadah salat yang kita lakukan sehari semalam 5 kali ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam direct. Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan ibadah salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita amalkan hari ini. Fakta yang ketujuh yang menarik ialah bagaimana kita tahu bahawa dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini merupakan kali kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya. Seperti mana yang kita tahu, kali pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dada ialah ketika mana Nabi diasuh oleh ibu susuan baginda di perkampungan Bani Sa'ad, dan sebelum peristiwa Isra' Mi'raj ini Nabi sekali lagi dibelah dadanya, dimasukkan hikmah untuk memudahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah yang menarik yang tergarap dalam peristiwa besar Isra' Mi'raj ini, sehingga mana Said Ramadan Al-Buti menyatakan dalam kitabnya Fiqhus Sirah, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah sama-sama kita membaca sirah, menteladani sirah, kerana dengan adanya kisah-kisah menarik ini dapat menjadi pengajaran kepada kita dan memotivasikan kita menjadi insan yang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.